Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan keseimbangan jeri, implikasi kepada kehidupan manusia. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama saya sendiri, Izzati. Yang kedua, Adam. Yang ketiga, Amirah. Apakah itu jeri? J adalah jasmani yang merangkumi amalan dan tingkah laku. E adalah emosi yang merangkumi jiwa dan perasaan. R adalah rohani yang merangkumi kepercayaan dan akhlak. I adalah intelek yang merangkumi ilmu dan pemikiran. Berikut adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah, yang pertama adalah seimbang. Ia dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu jeri. Yang kedua, kreatif. Meningkatkan kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar. Yang ketiga, berilmu. Ia dapat memantapkan budaya ilmu di dalam kalangan pelajar. Keempat, sains dan teknologi. FPK juga dapat melahirkan individu yang membudayakan sains dan teknologi. Yang kelima ialah ilmu berterusan. Ia dapat membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan. Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia. Implikasi keseimbangan jeri dari sudut jasmani adalah melahirkan individu yang peka dan cergas. Jasmani bermaksud tubuh badan atau lawan rohani. Antara punca permasalahan jasmani adalah daripada pengambilan makanan yang tidak sihat, merokok, kurang bersenam dan pengambilan dadah. Ia mengakibatkan ketagihan dadah, penyakit kronik, lemah tubuh badan, ketagihan merokok, berada di luar logik kewarasan akal dan juga obesiti. Langkah dan juga pencegahan yang dapat kita ambil antaranya adalah dena serta-merta perokok di tempat awam, amalan pemakanan seimbang, memperbanyakkan kemudahan sukan dan hukuman setimpal terhadap pengedar dadah. Berikut merupakan kereta akbar, program berjalan 10,000 langkah. Dari sudut agama Islam menggalakkan kita menunggang kuda, memanah, berenang dan mengamalkan pemakanan sunnah. Namun, telah jelas dan nyata larangan untuk memakan bangkai, minum arak serta pengambilan dadah. Memetik pepatah Arab, akal yang sihat berada dalam tubuh badan yang sihat. Penekanan aspek jasmani yang seimbang dapat melahirkan individu yang sihat, peka dan cergas serta meningkatkan produktiviti diri. Tenaga juga dapat disumbangkan dengan baik dan berkesan apabila tubuh badan kita dalam keadaan sihat. Seterusnya, emosi. Definisi emosi. Emosi ialah perasaan atau komponen hasil dari dalam tingkah laku manusia. Ia juga terdapat di dalam firman Allah, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Faktor yang menyebabkan tekanan perasaan. Yang pertama ialah biologi. Ia terhasil daripada aktiviti sistem saraf dan unsur kimia. Yang kedua, ibu bapa. Tekanan perasaan dapat terhasil daripada konflik di antara ibu bapa dan anak. Yang ketiga, rakan sebaya. Tekanan perasaan juga terhasil daripada pergaulan dan pengaruh rakan sebaya dalam pembentukan diri. Yang keempat ialah persekitaran. Bagi individu yang mempunyai personaliti yang introvert, mereka susah untuk menyesuaikan diri di persekitaran yang sesak. Implikasi tekanan emosi. Yang pertama, manusia berada di dalam keadaan yang tidak sabar dan gelisah. Yang kedua, manusia lebih cenderung bertindak, berfikir dan berpakaian seperti rakan sebaya. Yang ketiga, rakan sebaya yang baik akan melahirkan individu yang baik. Dan yang terakhir, manusia yang mengalami tekanan lebih suka bersendirian.
Rohani asas pembentukan ummah. Definisi rohani dapat dibahagikan kepada dua sudut. Yang pertama ialah dari sudut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Maksud rohani dari sudut ini ialah perkara yang berkaitan dengan roh dan perkara-perkara yang lain daripada kebendaan atau materialisme. Ianya juga membawa maksud perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi, kendiri serta penaklukan strategik. Yang kedua, dari sudut keagamaan pula, rohani bermaksud rohani yang sempurna atau baik ialah individu yang mempunyai sifat keagamaan serta akhlak dan adab yang tinggi. Manakala rohani yang terganggu dirujuk kepada individu yang kurang didikan agamanya serta buruk akhlak dan adabnya. Kepentingan rohani dalam kehidupan. Antara kepentingan rohani dalam kehidupan adalah supaya masyarakat dapat mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seharian. Maksud amar ma'ruf nahi munkar adalah menyeru, mengajak dan menyuruh ke arah kebaikan serta mencegah dan menghalang diri daripada melakukan perkara-perkara yang munkar dan dilarang oleh agama. Sebagai contoh, jika ambil dari sudut pandangan politik, sekiranya amar ma'ruf nahi munkar ini diamalkan, maka isu-isu seperti pecah amanah dan rasuah sudah pasti akan dapat ditegah. Selain itu, ia juga merupakan kunci kepada asas ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat. Hal ini kerana acap kali dibuktikan melalui sejarah bahawa tamadun yang berjaya dan gemilang sering dikaitkan dengan masyarakatnya yang mempunyai pegangan rohani yang utuh. Sebagai contoh, tamadun pada zaman Khulafah Ar-Rasyidin dianggap tamadun berjaya kerana pemimpin dan masyarakatnya mempunyai unsur kerohanian yang tinggi, menyebabkan perkara-perkara yang tidak bermoral senang dibendung dalam masyarakat mereka. Cara-cara mengimplementasi rohani dalam kehidupan. Antara caranya ialah ibu bapa perlulah memainkan peranan dalam mendidik unsur-unsur kerohanian kepada anak-anak di rumah. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan rohani secara konsisten kepada anak-anak dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah pendidikan agama. Hal ini penting untuk memastikan generasi akan datang mempunyai ilmu rohani yang baik. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, kerajaan atau pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang untuk menyekat dan membendung gejala-gejala sosial serta ideologi-ideologi negatif seperti ideologi ateism, LGBT dan juga liberalisme daripada terus tersebar dan mencemar pemikiran rakyat atau masyarakat. Seterusnya, keseimbangan dari sudut intelek dapat memupuk kecemerlangan diri. Intelek bermaksud kemampuan dalam berfikir dan memahami, akal budi serta golongan cerdik pandai. Telah menjadi stigma masyarakat bahawa perperasaan menjadi kayu ukur kejayaan. Bahkan, sesetengah pelajar belajar hanya untuk lulus. Kini, terdapat cabaran dan kekangan dalam sistem pendidikan negara. Cabaran yang dihadapi adalah berikutan dengan fasa pandemik dan sistem pembelajaran atas talian. Kekangan yang dihadapi adalah masalah rangkaian internet dan kekurangan gadget. Bagi mengelakkan pelajar tercicir dalam pendidikan, terdapat pelbagai inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan, bahkan juga dari institusi pendidikan. Antaranya adalah bantuan laptop dan internet percuma, penghantaran bahan PDPR kepada setiap murid dan juga program TV pendidikan iaitu Didik TV. Walau bagaimanapun, bukan sahaja ilmu akademik sahaja yang harus ditekankan. Ilmu kemahiran seperti menjahit, memasak, perkebunan, pengurusan diri, perdagangan dan keusahawanan atau lebih mudah difahami ilmu kemahiran hidup juga harus diterapkan dalam diri anak-anak sejak muda. Tuntasnya, keseimbangan diri sudut intelek dapat membantu meningkatkan kecemerlangan diri individu. Dengan ini, matlamat dan wawasan falsafah pendidikan negara akan tercapai seperti dalam petikan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan, bertanggungjawab, berilmu pengetahuan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan berakhlak mulia serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran dan keharmonian masyarakat dan negara. Kesimpulannya, keseluruhan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek haruslah dilaksanakan oleh setiap individu kerana setiap satu aspek tersebut mempunyai kepentingannya yang tersendiri.
dan ianya perlulah dilaksanakan secara bersederhana dan seimbang selaras dengan ajaran Islam yang mengajar umatnya untuk bersederhana dalam setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupan. Seperti hadis Rasulullah SAW yang bersabda, sebaik-baik perkara ialah yang sederhana. Hadis riwayat Ahmad.